Haria Penang Haria, kemenangan ke-10 untuk pasukan Penang FC selepas cemerlang di Likas menundukkan tuan rumah Sabah dengan 3-0 walaupun saingan peringkat awal nyata menyaksikan Azizan Madinda Saldir Ramdhani kerap menguji kubu pasukan Penang FC yang dikawal oleh Sam. Dan selepas itu, Amri Yahya turut terlepas peluang untuk meletakkan tuan rumah di depan. Namun, kembalinya Casa Grande nyata mimpi buruk buat pertahanan pasukan Sabah apabila dia meledak untuk gol pertama pada minit ke-38 menerusi tandukan dan kemudiannya aksi berbalas serangan dengan percubaan demi percubaan antaranya menerusi Amri Yahya dan juga Sadil Ramdhani diperolehi oleh pasukan Sabah. Selepas mereka diuji dengan beberapa peluang yang dicipta oleh pasukan Penang FC, nyata hubung kait Sadil Ramdhani dan juga Amri paling dinantikan. Namun di saat mereka leka menyerang, Penang FC menambah jaringan yang kedua. Sekali lagi menerusi pemain tinggi lampai ini, Casa Grande berpunca daripada sepakan sudut tandukan minit ke-58. Selepas itu, gerakan yang saya katakan tersusun walaupun barisan pertahanan pasukan Sabah mampu untuk melakukan sesuatu, tetapi Sheridan Boboev mengukuhkan cengkaman Pulau Pinang di Kota Kinabalu dengan jaringan yang ketiga minit ke-67 untuk meletakkan kemenangan bergaya pasukan Penang FC di Kota Kinabalu untuk perlawanan ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Ahmad dalam Nadi Bola. Jadi minit-minit mendatang kita akan cuba mendapatkan keputusan-keputusan yang telah pun disahkan. Kita akan membuat sedikit analisis bersama dengan tamu-tamu yang kami bawakan pada malam ini. Di ujung sekali Asmawi Bakiri. Okey, dah siap betulkan baju? Okey, dah. Dah. Dan juga pakai minyak wangi apa ni? Sampai saya tak boleh nak bernafas. Ya ke? Aduh, tak pakai minyak wangi. Ya, Syarum Kalam. Siap? Ya, saya alhamdulillah. Okey, kita open untuk discussion. Selepas dia tak ada dalam senarai, tempangnya strike force untuk pasukan Penang FC, iaitu Casa Grande. Mereka tahu Randy Mitevski, Alto, pemain-pemain pertahanan pasukan Sabah ini, nak mengawalnya adalah perkara yang penting, khususnya ketika high ball, dead ball situation, dan ini mereka gagal kali ini. Okey, saya jangkakan pasti pasukan Sabah, pertahanan Sabah, jurulatih mereka tahu cara corak permainan pasukan Penang akan lakukan. 90% jaringan daripada pasukan Penang sendiri datang daripada Casa Grande melalui tandukan. So dekat sini sebenarnya itu yang berlaku dan kekuatan pasukan dan pemain-pemain yang dalam pasukan Penang. Dan saya sebenarnya sedar, saya pun pasti pasukan Sabah dah bersedia. Tapi 2 gol melalui tandukan daripada hantaran lintang dan satu set piece dan satu masuk kawasan tengah menggambarkan pasukan Sabah tak dapat menyekat pergerakan ini dan sebenarnya ini taktikal terbaik yang dilakukan oleh pasukan Penang. Mereka maintain dan mereka menang pada di Likas. Kalau dilihat juga, saya tertarik untuk melihat bagaimana mereka menang awal untuk Penang FC di bahagian tengah. Hari ini Achong, Enric Dos Santos dan juga David Oli antara 3 pemain yang diberikan peranan. Yang menarik perhatian saya adalah kebebasan 2 pemain. Jika Casa Grande berada di bahagian atas tetapi suka diingatkan, dia diletakkan dalam kedudukan free roll, Syarum. Yeah. Mobilnya Achong mudah tugas ini. Bagi saya, perlawanan pada malam ini pemain terbaik pasukan Pulau Pinang adalah Khairul Azrin, iaitu Achong. Kalau kita lihat beberapa kali dia membantu dari segi defensif dan juga membantu membuat jaringan dan satu jaringan Casa Grande gol pertama adalah hasil lantaran Achong. Itu menunjukkan indikasi bahawa pemain ini sangat penting untuk pasukan Penang dan beliaulah pemain yang akan menstabilkan untuk pasukan Penang menyerang dan juga dari segi bertahan. Okey, Wi. Casa Grande kalau kita lihat jaringan yang ketiga, dia saya rasa pada pengamatan saya, betulkan saya kalau saya salah, dia diberikan satu ruang untuk bergerak bebas. Ya. Dia ada di bahagian belakang midfield, Casa Grande. Betul. Sebagai striker penyerang target man, apabila duduk di atas ada sedikit ruang sebenarnya dia boleh turun ke bawah ataupun dia akan duduk di kawasan attacking third saja.
Kalau awak tegur tadi balik gol ketiga tu, dia buat dummy sebenarnya untuk Sheridan masuk ke kawasan tengah. Dan ini menggambarkan bahawa dia dalam keadaan yang tidak kena marking apabila dia turun sedikit di kawasan tengah, tapi dia akan turn back lari untuk masuk ke dalam attacking third. Dan ini sebenarnya kita panggil macam decoy ataupun dummy, tarik defend untuk keluar daripada kawasan pertahanan dan memberikan ruang pemain lain untuk menyerang gol. Lagi bestnya Syarul Kalam, tak best untuk awak kalau duduk di pertahanan. Awak kena jaga Casagrande. Lepas tu awak kena marking dua pemain sayap yang tak tahulah, jantung turun naik ni kan. Untuk Penang, Amir Azhar dan juga Sheridan. Saya rasa approach pasukan Sabah pada perlawanan malam ni agak berbeza dan juga kurangnya disiplin dari segi taktikal bertahan. Kalau kita lihat apabila kita bertemu dengan pemain seperti Casagrande, apa yang perlukan adalah seorang pertahanan berada di belakang dan seorang pemain akan membantu di bahagian hadapan. Tetapi Pak Tesu pada malam ni agak kurang peka dalam keadaan itu. Itu membuatkan pasukan Pulau Pinang lebih fluent dari segi attacking. Okey, kalau dari segi attacking juga, tadi kita bincangkan bagaimana Chong ataupun Khairul Azrin. Mudahnya Victor, Azwan, Quentin Cheng dan juga Latif, mereka tak perlu pun melalui kawasan tengah kerana Achong akan menjadi penghubung. Beberapa kali kita lihat pada game ini, kebanyakan serangan akan dihalakan ke bahagian sayap. Ya betul, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Achong, kalau Amri dapat bola di bahagian kanan, di bahagian wide juga beliau berada di sana. Dan di sebelah kiri juga beliau berada di sana. Itu menunjukkan beliau menjadi, boleh dikatakan pivot untuk pasukan Penang yang memberi ruang kepada Rowley dan juga Hendrik bergerak bebas di bahagian hadapan. Okey, Wi, Sabah kita sentuh sedikit, Wi. Kalau kita lihat... Boleh, Bah? Boleh, Bah? Boleh, Bah, kalau kau. Boleh, Bah, kalau kau. Okey, hari ini kalau kita lihat senarai yang kita perolehi, meletakkan 3 pemain. Saya sedikit mungkin pada pengamatan saya, kalau ditariknya Saldil ke bawah sedikit untuk menguatkan bahagian tengah tu, setidak-tidaknya mampu untuk mengekang midfield Penang. Kalau main tuan rumah, pasukan tuan rumah, tarik Saldil turun ke bawah sikit merugikan sebenarnya. Okey. Sebagai pasukan tuan rumah nak lawan Penang, kita tak boleh bertahan. Kita kena counter untuk menang. Dan kekuatan Sadil, dia di bahagian attacking. Bila dia masuk attacking third tu, dia dribble, dia lari ke depan, dia laju, dia speed semua. Cuma bila dia turun ke bawah, kawasan tengah tu akan melambatkan dari segi time nak pergi attacking. Dia start pada bawah, dia naik ke atas, melambatkan. Agak merugikan sedikit dari segi jarak masa dan kawasan. Tapi ini yang berlaku sebenarnya sebab bila kita tengok Sadil agak struggle sebenarnya bila dia bawa bola 2-3 pemain akan napit dan cuba menyekat pergerakan dia, dan ini menyebabkan kekurangan attacking sampai bola di bahagian depan. Sadil. Bagi saya pula, untuk pasukan tengah pasukan Sabah, mereka bermain 1 defensif dan 2 pemain tengah. Apa salahnya kalau sekiranya dia membuat penukaran di mana Azizan Nordin dan juga Pak Tesu bermain 2 pivot dan juga Levi Madinda, dan juga akan beri ruang bebas untuk Sadil Ramdhani di bahagian hadapan. Maksud dia Sadil akan berada sedikit ke belakang. Yes. Di belakang Amri dan juga Joseph Ivansi. Untuk berada di dalam half space tu. Okey, baik. Itu cerita tentang pertemuan di antara pasukan Sabah dan juga pasukan Penang. Menarik untuk kita saksikan kerana Penang kini sedang dalam kedudukan ialah Borea.